And this is HR Matters, all about employers and employees. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan? Bersua kita lagi dalam Sembang HR. Negara digemparkan dengan kejadian yang sangat tragis di mana seorang gadis telah dirompak dan disamun, dan pada masa yang sama penyamun tersebut telah menoreh wajah beliau dengan menggunakan pisau penoreh getah. Keadaan ini amat mendukacitakan dan menakutkan ramai gadis-gadis di luar, juga mereka yang terpaksa berhadapan dengan risiko disamun sebegitu. Isu yang ingin kita kupas adalah berkaitan dengan pekerja yang menjadi mangsa kejadian tersebut. Pertama, cuti sakit atau MC. Yang kedua, cuti berkaitan masuk ward atau hospitalization leave. Dan yang ketiga, berkaitan kos pembedahan plastik ataupun plastik surgery. Adakah kos tersebut ditanggung oleh majikan? Tentunya, pekerja tersebut akan dimasukkan ke dalam ward atau ke dalam hospital. Isunya, jika pekerja tersebut mendapat peruntukan sebanyak 14 hari cuti sakit dan beliau akan menggunakan cuti masuk ward selama 60 hari. Soalannya, adakah 14 hari tadi ini akan ditambah kepada 60 hari menjadi keseluruhan cuti tersebut 74 hari? Atau adakah 14 hari ini sudah pun termasuk dalam cuti sakit masuk ward atau hospitalization leave, dan semua sekali itu dianggap dan dikira sebagai 60 hari. Akta Kerja 1995, Section 60F, Subsection 1, Subsection BB. Dalam akta menjelaskan bahawa secara keseluruhan agregat cuti sakit ataupun dan cuti masuk ward hospitalization leave ini dikira sebagai satu agregat, iaitu selama 60 hari dan bukan ditambah MC dan hospitalization. Tidak, dianggap sebagai satu 60 hari. Makanya pekerja tersebut yang dimasukkan ke hospital atas faktor sakit, cuti sakit, dan jika ianya dimasukkan dalam ward, maka keseluruhan cuti itu akan dikira selama 60 hari. Adakah sekiranya pekerja tersebut tidak mahu masuk ward tapi pulang ke rumah, adakah itu dikira sebagai cuti masuk ward atau cuti hospital? Jika doktor mengizinkan pekerja tersebut untuk berehat di rumah, cuti hospitalization itu masih dianggap cuti masuk ward walaupun pekerja tersebut berada di rumah. Jika pekerja tersebut yang mukanya tadi ditoreh ingin membuat pembedahan plastik untuk mendapatkan semula sekurang-kurangnya wajah yang hampir kepada asal, adakah kos itu akan ditanggung oleh majikan sebagai kos perubatan pekerja? Majikan hanya akan menanggung kos perubatan yang berkaitan dengan sakit-sakit yang ringan. Kes-kes berat seperti pembedahan jantung, plastik surgery, dan juga kos-kos berkaitan dengan kelahiran ataupun maternity tidak ditanggung oleh majikan. Keseluruhan kos-kos ini akan disara sepenuhnya oleh pekerja. Sekiranya telah habis 60 hari beliau dimasukkan dalam hospital untuk mendapatkan rawatan dan memulihkan keadaan wajahnya, dan kini pekerja tersebut ingin membuat pembedahan plastik atau apa sahaja pembedahan susulan untuk nak memberi sedikit kelegaan dan keelokan pada wajah. Bagaimanakah status cuti sakit tersebut? Pertama, cuti tersebut akan dikira sebagai unpaid leave. Dia tidak boleh dikira sebagai paid MC leave ataupun cuti sakit berbayar kerana peruntukan cuti sakit telah pun habis. Maka sekiranya beliau terus bercuti untuk mendapatkan rawatan susulan atau pembedahan plastik seperti yang mana beliau rancangkan, maka cuti tersebut akan berada di bawah cuti tanpa gaji. Dan itu biasanya akan berlaku apabila seorang pekerja telah habis cuti peruntukan dari segi cuti sakit, atau beliau boleh menggunakan annual leave beliau atau cuti tahunan beliau sekiranya cuti tahunan tersebut masih ada. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, topik yang kita bincangkan pada hari ini yang berkaitan dengan kejadian yang sebenarnya
boleh berlaku kepada sesiapa saja. Untuk itu, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan yang ingin anda kongsikan bersama-sama dengan kami, anda boleh masukkan apa saja pertanyaan tersebut di dalam Facebook kami, Syamsul Rijal Jamil, SMC Consulting, dan sedapat dan sedaya upaya kami akan cuba untuk menjawab jawapan dengan yang paling hampir dengan praktikal dan yang paling tepat di dalam akta. SMC Consulting, Managing Potential with Knowledge.